أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة سورة الكافرون. مقدمة سورة الكافرون. Surah Al-Kafirun adalah satu surah dalam Al-Quran Al-Karim. Namu bagi satu surah dalam Al-Quran Al-Karim. Surah Al-Kafirun ialah surah yang ke-109 daripada 114 surah. Surah Quran semua mula daripada Fatihah dengan apa Qul a'udzu birabbin nas, ada 114 surah. Kemudian surah Al-Kafirun ni surah yang ke-109. Ya, dekat dah nak sampai 114 ni. Ini gapo? Bilangnya surah di dalam Al-Quran. Kata 109 ni adalah mengikut tertib Al-Quran, mengikut tertib Mashaf. Tapi kalau tertib turun tu, lain lagi. Tertib turun ayat tu tak samalah. Ada dulu ke dia dah. Tapi tertib susunnya dalam Al-Quran ialah 100 surah Al-Kafirun, surah yang ke-109. Surah ini diturunkan di Mekah semasa Nabi kita belum hijrah pergi kepada Madinah lagi. Tu Makkiyah ataupun surah di Mekah. Wasamalah. Tapi kalau turun selepas daripada Nabi kita hijrah, bila kita pindah ke Madinah dah, ada turun ayat, turun surah, maka itu panggil surah Madaniyah, surah yang dibahasakan kepada Madinah. Mengandungi 6 ayat. Surah ni ada 6 ayat.
Mula daripada qul ya ayyuhal kafirun, ayat yang pertama. La a'budu ma ta'budun, ayat yang kedua. Nah, hingga sampai lakum dinukum waliyadin, ialah ayat yang ke-6. Bagi dia ada 6 ayat. Surah ni orang panggil surah Al-Kafirun. Nah, dinamakan surah ni Al-Kafirun. Gapo makna Al-Kafirun? Orang-orang kafir. Dah, orang-orang kafir. Tu makna Al-Kafirun. Kalau Al-Kafiru, seorang orang kafir. Al-Kafirani, dua orang kafir. Kalau Al-Kafirun, orang-orang kafir. Berapa orang kafir? Orang kafir ni mana orang bukan Islam. Nah, orang ingkar ajaran agama Allah, orang ingkar agama Islam, ataupun orang tak turut atau orang agama Islam, maka itu semua orang panggil orang kafir ataupun orang bukan Islam lah. Mudah kata orang bukan Islam. Ada, tak kira lah agama mana-mana ataupun tak ada agama. Dia dulu dia manusia tu dia ada agama Kristian, dan agama Nasrani, agama Yahudi, ada agama Majusi. Kalau Majusi itu semua api. Ada. Kalau Nasrani itu dia agama Nabi juga dulu, Nabi Isa. Tapi bawa bangkit Nabi Muhammad, dia tak turut ajaran Nabi Muhammad. Kufur juga dia situ. Nah, agama Yahudi dia agama Nabi Musa, agama kitab Taurat. Kalau masa dulu Islam lah dia. Kalau dia dok turut Nabi Isa, dok turut kitab Taurat, agama Allah jugalah. Tapi bawa bangkit Nabi Muhammad, dia tak iman kepada Nabi Muhammad. Dia tak percaya kepada Nabi Muhammad. Maka situ kih dia jadi kufur tu. Dia ingkar agama Islam. Lepas tu dia ubah lah dah. Ubah kitab Taurat kata sungguhnya balas ni. Lepas tu dia pisah ubah cocok dengan perasaan nafsu dia. Cocok dengan akal fikiran dia. Bahkan dia berubah. Kau setahun kau pasal lain. Dah itu. Lepas tu dia ubah kitab Taurat dia. Dan ubah kitab Injil dia. Maka situlah tempat kih dia jadi orang ingkar agama Islam. Kih jadi kufur dia dengan Allah Ta'ala. Lepas tu kufur sembah lain pada Allah Ta'ala. Apa? Sembah lain pada Allah Ta'ala tu banyak lagi lah. Sembah batu, sembah pohon kayu, sembah tok nenek, sembah hatu, sembah jin. Dan sembah hatu supaya orang aku bukit-bukit tu dia dok puja hatu, dia sembah hatu. Kau kapung apa? Tak, sembah Tok Hela, puja Tok Hela. Nah, maka Tok Hela ni satu jenis hatu juga. Yang tak ada temu ibu ya. Pegangnya duk dalam perasaan jin hatu gitu lah. Ataupun sembah hatu laut. Dah, hatu bukit. Tak. Dia tengoklah pohon kayu dah, orang sembah pohon kayu. Maka semua tu duk dalam Al-Kafirun. Ada. Asal makna kufur ni mana dia ingkar, dia patisik, tak terima agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah sebab kukufuran dia. Kalau gitu surah ni nama surah Al-Kafirun. Nah, surah Al-Kafirun. Banyaklah nama surah tu kita dah tahu. Surah, kalau nama binatang, surah Fil, surah An-Namli, surah Al-Ankabut. Kalau nama orang, surah Maryam, surah Muhammad.
Nah, itu nama manusia, nama orang. Dan surah Al-Mu'minun, itu kalau ni surah Al-Kafirun, pada juga surah Al-Mu'minun. Ada juga. Itu tauqifiyah. Kita tak boleh nak penamu sendiri. Kalau kita pilih, ni nak nama surah ni, tak boleh lah. Kerana tauqifiyah terhenti daripada syarak lah. Syarak nak penamu surah apa-apa itu mengikut wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Turun pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk penamu cara kita lah. Maka kafirun tu tiap-tiap orang hak tak Islam. Orang tu saya terima Islam, tu saya iman dengan Allah Taala, tu saya iman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu masuk dalam al-kafirun. Nauzubillah. Bukan kata kafirun ni tertentu pada satu agama dah. Ada orang atau saya iman dengan ajaran Allah, ajaran Rasulullah, ajaran Islam. Maka surah ni orang panggil surah Al-Kafirun. Tapi jangan kita dok panggil kafirun ataupun orang kafir tu kepada orang, kepada jenis, orang panggil tu kepada bangsa orang. Lama kita Cina tu banyak ke dia tak iman. Lama orang Cina kita panggil orang kafir, tak boleh. Dia panggil itu, kata orang Cina kafir. Dah orang apa kita tu? Orang negeri bukan Islam, dia panggil. Supaya kita dok panggil, dok kata satu-satu negeri yang bukan Islam, kita kata kafir, tak boleh. Kerana orang dalam negeri itu Islam, Cina Islam ya belana. Lama tak opai kita kata kafir, jangan. Kerana tak opai hak Islam pada. Tapi kalau kata orang semua berhala Islam, itu tak boleh lah, kerana agama. Orang semua orang kayu kita kata Islam, tak boleh. Semua hatu kita kata Islam, tak boleh. Kerana itu agama. Adapun bangsa, bahasa dia tu, jangan kita duk hukum Islam kufur dengan sebab bahasa bangsa dia. Ni ada juga setengah kita orang kata tubik daripada orang dalam negeri bukan Islam, kita kata tak Islam selalu, tak boleh. Kerana Islam ni agama, kufur ni ialah agama. Tapi hak lain daripada Islam tu dalam istilah agama ialah al-kafirun. Al-kufru millatun wahidah. Kufur tu satu agama je, masuk dalam al-kafirun. Kalau hal lain daripada Islam, semua tu kufrun ataupun kufur dengan Allah Ta'ala. Kufur ni makna orang tak percaya kepada Allah. Itulah kalau kita nak istilah zahir-zahir mudah-mudahnya, orang tak percaya kepada agama Allah, tak percaya kepada tauhid Allah, tak percaya kepada Rasul hak Allah, tak percaya kepada kitab hak Allah, tak percaya kepada hari kiamat hak Allah, maka semua tu kufrun. Mana dia patisik ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jena boleh surah ni panggil surah Al-Kafirun, orang-orang kafir, kerana pada awal surah ini, di awal-awal surah lagi, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kaum kafir umumnya, yakni kepada kaum yang tak beriman dengan Allah Ta'ala itulah, tak beriman dengan agama Allah tu, semua Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Muhammad menegaskan kepada semua orang yang tak beriman dengan Allah mengenai soal ibadat yang sebenar. Nak ayat cara buat amal ibadat mengikut ajaran Allah Ta'ala. Pasal mana, maka dalam surah ni Allah Ta'ala perintah pada Nabi Muhammad suruh tolong rakyat dan suruh rakyat faham ibadat.
Jangan buat pesan kamu pesan kira-kira sendiri itu tak boleh. Dalam surah ni ada nak kecek tu. Kalau kita kira bila kita dengar surah ni, kita boleh tahulah hak mana ibadat, hak mana tak ibadat, dan cara kita nak buat ibadat terhadap Allah Taala pesan mana, cara mana, boleh fahamlah setengah-setengah. Kalau tak habis pun dan sebagai kaedah permulaannya boleh tahulah cara kita nak buat amal ibadat kepada Allah Taala. Ni kadang-kadang kita ni dipukul ibadat habis tak baik tu. Kalau ke dia ibadat daripada Allah, kita kata ibadat hak Allah, maka salah besar. Ataupun kita buat tak kena, kita rasa ibadat bahasa boleh follow, tapi kita buat tak kena cara rukun syarat Allah Taala atur mari, maka itu rugi saja ya. Baik tu kita tak boleh nak lain daripada ibadat, kita nak pergi bancuk masuk dalam hak ibadat. Situ tempat salah. Supaya Nabi wayak tak habis. Kita tu iman sangat tak itu. Dia beriman Rasul Siddiq, mana Rasul tak bahang, semua dia wayak betul benar, betul berlaku. Amanah, semua Tuhan suruh wayak berlaku. Tak ada Nabi sikit pun Nabi kita khianat. Nah, Tuhan wayak Allah mana, dia pun wayak Allah tu. Tuhan perintah lah mana, kerana apa? Nabi adalah amanah. Data-data kita tahu ni tak amanah ni Nabi wayak tak kena ni. Jadi punah salah akidah. Tabligh Nabi kita menyampai semua. Kalau Tuhan suruh menyampai semua, tak ada tinggal walau sekaruh bu. Data-data bu kita tahu ni. Orang tanya no Nabi suruh kan ni, Nabi buat kan? Tak. Apa kena boleh? Kita tambah molek ni ataupun kita rasa kata Nabi tak ada royak ni, itu jadi tak iman lah. Tak ada dah lah amanah Nabi ataupun tabligh Nabi itu punah dah lah. Tapi kita tak ada kata Nabi tak ada, Nabi tabligh, Nabi amanah. Tapi kira mari seolah kata dah. Ni tepat tu. Beringat kita nak itu rusak iman kita, kena beringatlah. Lah demo lain tu saya beringat, kita kena beringat. Tapi sebelahnya kena pakat beringat belaka orang Islam. Nah, tu tepat jadi. Kerana apa? Lebih-lebih lagi kita buat cara pesan kita gibuh masuk dalam kata Nabi suruh. Enggak siapa ada pahala begitu. Siapa Allah Nabi syafaat, siapa Allah boleh masuk surga. Tapi semua tu tak ada mari daripada Nabi. Maka nak tahu mana kita. Ni tepat duk jadi gapo? Kepercayaan kita terhadap tabligh Nabi dan amanah Nabi jadi rusak tu je. Habis ni kita nak kata ibadat ke apa, kena betul Rasulullah ayat. Ada mengikut perintah yang Allah Ta'ala suruh Rasulullah menyampaikan pada kita. Kerana walau sehuruh pun tak ada orang Nabi tak menyampaikan. Nah, pada haji wida tu Nabi Nabi bangun raya, tolong jadi saksi lah. Sesungguhnya dia sudah menyampaikan habis. Balik Tuhan apa? Gapo? Jamin dah. Al-yauma akmaltu lakum. Hari ni cukup habis dah. Tak suruh Nabi tak royak lagi, dah telik Tuhan kata cukup dah. Cukup dah hari ni. Agama Islam tu sudah cukup. Maka cara ibadat kita dengan Allah Ta'ala dalam surah ni Allah Ta'ala nak beritahu lebih-lebih lagi ibadat gapo yang bersangkut paut dengan orang-orang bukan Islam. Jangan kita buat mudah-mudah ibadat. Kalau tak kena lagu, ibadat tak sah. Kalau tak sah tu tak boleh follow. Kau bimbang lagi takut hidup kongsi dengan gapo, dengan akidah orang bukan Islam. Labuk-labuk orang doak datang kita hidup masuk, hidup bancuk masuk dalam agama. Banyak juga segi kematian, orang mati tu
Kadang-kadang orang buat labuk zaman dulu. Kadang-kadang agama lain kata. Dan agama lain kata orang buat. Tapi kita dah biasa tengok kalau tempat kita zaman dulu campur atau tak tahu tak apa. Kita masuk dalam ibadat hak kita. Maka ni satu bahaya, satu benda yang bahaya pada kepada agama atau kepada iman kita. Nauzubillah min dzalik. Allahumma arinal haqqa haqqan wahdina ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah. Nah, binapaklah hak benar kita binapak benar, hak salah binapak salah. Pas kita agama tu dia humi asasnya di Quran ni. Di Quran ni. Tapi kita punya dengar Quran masa kena dah, masa molek, masa tapi punya kita luar dengar Quran sikit. Orang lain kadang-kadang orang yang tak dengar mai duk sarah kita. Dah juga bahaya jugalah. Supaya Abu Talib tu duk dengan Nabi seolah kata 24 jam duk dengan Nabi. Tapi punya Nabi royak suruh mengucap, suruh kul la ilaha illallah, suruh royak. Marilah gu hak tak dengar Nabi, hak tak percaya ke Nabi. Jangan duk kata. Jangan duk kata. Kalau mung kata mati esok orang kecek katalah kata mung ni turut tinggal agama Abdul Muttalib. Habis Abdul Muttalib pun Abu Talib pun mikir su tak kata ni. Orang main punah haid gu. Haid orang tak dengar Quran mai duk royak kok orang dengar Nabi, orang ni duk sedapur dengan Nabi. Nah, sedapur dengan Nabi Abu Talib. Bini dia Islam. Bini dia masuk Islam. Nah, tapi Abu Talib punah hegu. Kita pun dengar Quran nyata. Oh, nampak sungguh Quran raya. Ni kita dengar Quran ni dekat nak habis dah kita ngaji. Dia dengar kita cerah. Tapi bawa klip temunggu. Oh, ya tu gitu. Oh, gerak sikit. Bahaya sekali dalam keluarga kadang-kadang supaya. Nah, keluarga kita tak faham, hak tu hak rapat sekali dengan kita. Kita nampak kena betul dah, tapi dalam keluarga kita tak habis ni. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dah menakuti olehmu kan keluargamu hak hafiz dulu. Kerana hak hafiz ni lah dah jadi kesok kita, dah gerak kita. Tapi banyak juga pak dia bukan Islam. Puan Akrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal tu orang kepala lawan Nabi tapi anak Islam. Saya kita dengar kuat ni. Nah, pak dengan mak tu tak serupa dah. Ada juga setengah pak nak molek tapi lek anak tak faham. Ada setengah lek anak nak molek, lek pak tak faham. Oh tu dah jadi gapo berubah terkesong ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Masa-masa Quraisy dulu pun belah tu lah. Supaya Khalid bin Walid. Khalid tu Islam tapi akhir sikit Islam Khalid. Walid dia tu gulawan Nabi. Walid bin Mughirah. Walid ayah Khalid dah tu. Khalid bin Walid. Walid bin Mughirah. Kalau Walid bin Mughirah tu orang lawan Nabi. Dah. Maka hari ni kita alhamdulillah lah kita boleh faham Quran, boleh dengar sendiri Quran. Balah ni hak Tuhan nak. Nah, kita tak usah duk berasa was-was. Tak boleh lah was-was kerana wajib kita iman dengan Al-Quran. Kalau gitu dalam surah ni, nah Allah Taala perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh royak kepada kaum kafir umumnya mengenai soal ibadat yang sebenar. Tapi sebab boleh nak turun ayat ni kafir Mekah lah, asal kejadiannya pada kafir Mekah lah. Tapi ada hukum dia, ajaran dia tu adalah kepada semua orang-orang kafir kena faham. Kata ibadat kita orang Islam ni pesan ni. Bukan pesan ikut se gitu dak. Dah. Intisari kandungan surah ni menegaskan amal ibadat secara Islam. Nah, dalam surah ni nak banyak cara buat amal ibadat dalam Islam. Adapun ibadat
So tu dalam ayat lain pula, dalam hadis pula dah. Tapi secara umum lakan ibadat dalam Islam tu pasal mana? Dalam surah ni nak ayat. Tu patutlah. Supaya dalam ayat kata la a'budu ma ta'budu. Nah, aku tak sembah barang hak mu sembah. Ha tu lak dah tu. Dia bukan tak boleh kongsi. Dia mau buat pahala, kita buat pahala sekali dengan dia mau. Kita buat pahala, dia mau buat pahala. Bukan hak kita pesan kita, hak dia pesan dia. Walau agama misal agama Majusi, dia pergi ngapi pasal dia punya ada piti apa, pasal dia keliling tujuh api, dia puja api. Kita tak boleh lah. Kita tahu ni kita pun ambil. Punya wak keduri boleh liling setengah tak ada. Kalau orang tak ada niat kata nak sembah liling, tak ada nak sembah pau, mana cara tu supaya dah. Nah, cara tu. Dah. Nak pasal we cerah ni pelita Faifa dah jamai dulu tak apalah kita tu liling. Tapi lah ni ada pit. Tak ada. Cara dia tu tak supaya lah. Kita cara kita. Nah, dia cara dia. Dan kita tak boleh nak ibadat supaya dengan dia ibadat. Dan dia pun tak ada nak gapo, dia pun tak boleh nak buat ibadat supaya kita ibadat. Ni apa yang lak dia. Maka dalam surah ni nak kecek hat. Walau surah ayat berapa ayat je dah. Ni ayat dia. Tapi sebagai asasi dalam ibadat kita orang mukmin, cara mana Tuhan akan menegaskan di dalam surah. Dan menolak sebarang penyembahan dan amalan syirik. Dan semua sembah-sembah lain pada Allah Ta'ala, Tuhan tolak. Kita orang Islam tak boleh nak kongsi sikit buk. Mudah kata, kalau buat ibadat, tak boleh kongsi dengan orang bukan Islam. Lama dok pergi buat amal ibadat. Pergi di India, buat amal ibadat pasal India, tak boleh sikit. Pergi di di tempat semua pohon kayu pergi nukuk Isan dah. Isan dia puja pohon kayu, puja hatu, wak danga dah pohon kayu, tak puas lamyai dia. Dia pergi ziarah kubur, ziarah kebun lamyai sekali. Danga penuh lah lamyai. Kata tanya baik ke apa? Dia tahu ribut mari 2-3 hari kemarin kuat. Lepas tu wak danga wi ke dia. Dan nak wi hatu lamyai tu. Hatu kebun lamyai itu suka hati sikit boleh mempertahankan ribut. Tidak itu rugi kita tahu. Kita nak pergi percaya benda lah tu tak boleh lah. Nah, kerana hak dia pasal tu. Dah. Maka ni sebagai asasi cara kita buat amal ibadat. Ni dak kita demo buat kita buat katik supaya demo. Pas kita ada setengah tu, we demo buat katik supaya kita. Pada ambil dulu, hari raya penuh hak dia. Tak ada. Hari tak raya, hari raya dia apa kita. Bukan. Nah, jangan kita jadi pasal tu. Kerana ibadat kita tu tak serupa dan cara kita kena buat. Jangan bersyirik langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada bersakut dengan agama, maka kena usul rumah misal tak apa. Tu kayak ibadat. Tapi nak buat jadi ibadat, nak ingat atau nak tolong orang ke apa jadi ibadat juga. Tapi bukan ibadat pada asal dah. Misal orang kita nak usul rumah, boleh. Kerana tu bukan masuk dalam ibadat orang panggil. Dia mau nak usul rumah, kita pakai usul. Kita nak usul rumah, dia mau pakai mai usul, tak ada gapalah tu. Tapi kalau hak bersakut pau dengan ibadat, lakum dinukum waliy. Dia cara dia, kita bukan nak buat balas dah. Kamu dah balas kita cerca orang jangan. Nah, baik dalam gapo kita kena hormat cara amal ibadat dia. Hormat ni bukan mana kita turun. Dia ada buat amal, kita buat cara dia. Kalau dah segi kegiatan, segi sangkum, segi pergaulan tu tak payah siapa dia mati, jiran mati, bukan Islam. Kita boleh pergi ziarah dia. Kerana jiran. Tu segi pergaulan.
Tapi dia takziah tu nyai dak supalah. Nama tu ya Allah apa oleh dosa dia. Mulialah dia, masuklah dia dalam syurga. Tak boleh lah kena doa. Hidayahlah pada keluarga dia bila mati adik dia ni dia mikir tapi kena takziah rupa lain. Ana jangan doa lama azallahu ajrakum wa ghafarallahu mautakum. Ya Allah mulialah mayat dia dah. Wi apalah dah padahal dia mati dalam syirik, dalam dosa. Tak boleh lah. Tapi tuju kita pergi takziah dia kerana ingat dia jiran, dia orang baik, dia gapo duk tolong kita. Maka boleh kita tu segi sangkung pergaulan. Tapi segi ibadat jangan kosi. Lama hari dia kita pergi, hari kita dia mari tak boleh lah. Nah, kita kena dia kita lah. Pas jangan duk nak murih lah. Tu orang kata puya boleh, puya tak boleh. Dah kita kena faham lah tu. Maka dalam surah ni akan tahulah insya-Allah. Nah kita minta Tuhan faham kita supaya kita boleh jaga kerana tak padan ni kita nak sedap masalah ni sedangkan kita akan jumpa dengan kesalahan masa depan naudzubillah ni. Nah, rasa nak kenalah masalah ni tapi salah le dapat kita takut sekali. Juga mengingatkan kita dalam surah ni supaya tetap di atas dasar tauhid. Kalau tak pandai nak kira, we tetap di atas dasar tauhid kita. Kalau nak kira sosok tu banyak ayat juga nak pakai tak itu. Kita tak ingat tak apa. Tapi kena we kejap buku tauhid. Hak ni nampak nak gelewai tauhid ni. Kita kena jaga tu gitu. We ingat pada kita. Dan cara beribadat menurut yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya kita kena ambil asas tauhid. Nampak nak selerak tauhid, jangan sekali-kali. Habis tu kata masuk neraka seseorang dengan sebab seekor lalat. Kerana apa punah tauhid? Dengan sebab seekor lalat. Supaya tu, supaya ada setengah orang mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya we seni we kesihatan pada puak kita, we berkat dalam amalan kita dan mintalah kepada bumi saksi tang lain. Orang keramat semua. Allah sikit ya kelima. Supaya kelalak dah. Maka kalau dia pegang sungguh walah tu mati dengan kalimah ni masuk neraka dengan sebab saya kelalak walau dia duduk semaya 10 tahun dah. Dan apa? Dia kata mintalah kepada Allah Ta'ala dan keramat-keramat semua supaya we berjaya dalam kerja dia. Jadi mana dia beriman kepada, dia percaya kepada Allah dan percaya mukmin ada keramat semua. Masuk neraka seorang dengan sebab saya kelalak. Bukan lalak, pergi lalak heret boh neraka tu dak maknanya haluh walau qadatu pun dia silap akidah bawa pada neraka dia. Nauzubillah. Dan masuk syurga apa dengan sebab saya lalak. Nah, balahana masuk syurga supaya ni dia toseh. Dia punah akidah dia sikit ya dia jaga. Tapi dia mati boleh masuk syurga dengan sebab haluh. Ni akidah dasar tauhid tu kena we kejak situlah. Tak pasal tauhid ni pegang ni tak ada duk keratuk dengan orang. Tak ada duk. Bukan tu dah mau tu pegang Tuhan satu susah kita wasa pedih kita, wasa lengah kita dah mau duk pegang tu. Tak ya akidah duk dalam hati kita, dalam pegang ni. Tu dia dah. Habis ni dasar tauhid ni kita kena we kejak dalam surah ni. Tuhan nak ingat pada kita. Dan cara-cara beribadat mesti menurut yang dibawakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara nak buat amal ibadat kena turut hak Nabi kita ajar. Nah, kerana Nabi ayat habis dah. Tahu mana tu ayat habis? Hak tu hak kita ada email kata tabligh tu. Nampak tak? Kalau kita ada ayat tu, Nabi bersifat dengan tabligh, menyampaikan.
Kalau ibadat dia siap-siap dah ibadat. Ibadat badan ni ibadat pasal tunduk cengok gapo, tok pasal kata, pasal baca, pasal gapo, dia siap-siap dah. Tapi kalau ibadat pasal tolong menolong gapo tu cara lain lah. Kami dulu tolong muak uta, jamilah ni tolong muak mutu dah tu lain tu. Tu hok mari ke dia ibadat berhubung dengan tolong menolong tu. Ni dak hak ibadat pasal buat ni. Kena turut jungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara dia tu. Begitu istilah ulama kata, kalau bab ibadat, kita nak buat, jangan kita buat cara kita. Mesti kena turut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang kita buat sendiri, malaikat ada suruhan daripada Allah, suruhan daripada Rasulullah, contoh daripada Rasulullah. Dan kalau bab makan, minum, pakai, tu boleh berlaku. Boleh berlaku. Nak pakai lah mana, nak minum lah mana, nak makan lah mana, boleh berlaku. Malaikat mari dalil daripada Nabi, daripada Allah, kata lari. Kalau lek pakai, lek makan, boleh berlaku. Nak makan apa boleh. Mereka mari dalil tu tak boleh. Lepas tu, boleh berlaku, makan hayam apa boleh. Tu ada dalil. Kau tak boleh makan pakai. Tak ada. Orang makan ular boleh. Ada dalil. Kata tak boleh makan benda bahaya. Bisa ke apa. Asal boleh berlaku. Kalau tak ada lari, boleh berlaku. Habis tu segala pucuk kayu tu, kalau tak ada bahaya ke apa, makanlah. Makan apa kecap. Tapi kalau mabuk, kalau kaya, tak boleh. Kerana dalil main lari. Ada pun di segi ibadat, tak boleh kita nak buat sendiri. Mereka mari suruh daripada Allah Ta'ala dan Rasulullah. Lepas tu tak boleh nak tiru orang yang bukan Islam. Supaya orang bukan Kristian, dia puja hari beranak. Misalnya Kristian, dia puja mana hari beranak dia? Kerak apa? Tepung dia, hambuh dia. Lepas tu ibadat dia. Ibadat dia. Lepas kita nak buat atik. Fikir. Kita nak buat atik supaya jadi tak ada mari daripada dalam Islam, tak ada. Kita tak boleh buat. Buat puja hari beranak daripada Allah. Allahu ilahi ilahi. Allah Ta'ala tak melahi. Allah Ta'ala sihat. Tapi kita nak puja hari beranak. Kerana puja hari beranak tu adalah mari daripada agama. Dia ada cara dia dah. Kita nampak belah kek, pakai siuk dia dah, siuk lilin ke apa, tu cara dia. Maka tak ada dalam Islam, kita tak boleh. Lebih-lebih lagi tasyabuh kita, menyerupai pada. Supaya gapo Valentine tak Valentine supaya telah lakak. Dalam Islam tak ada pasal itu, kita nak tiru nama kita, buat orang buat, kita nak buat atik. Dan hari sikit-sikit kita pun buat atik. Ada dia rasa kata ibadat lah di sisi, tapi di sisi kita kalau tak ada mari daripada contoh Rasulullah, jangan. Pernah kata supaya ada buat misal kata nak makan hubat tu, kena contoh aturan daripada bomo. Kalau nak makan ni boleh makan belakang, mereka bomo lari. Telah dari itulah. Kalau nak makan hubat, kalau bomo tak suruh, kita jangan makan. Lama temu hubat makan. Pas aturan berapa? No, aturan mengikut bomo raya. Dia tu makan 2 butir ke 2 butir. Makan 3 kali sehari. Lama kita fikir tahu no, aku sakit kuat ni nak makan 4 kali 5 kali. Tak boleh. Ataupun begini hubat dia makan kau sehat. Jangan. Tapi lek makan ni makanlah. Nak makan kaku, nak makan pisang, nak makan apa? Malaikat bomo kata, duri jangan makan. Abang kita tak boleh makan. Gena mung darah tinggi jangan makan duri. Tidak asal pun boleh makan. Begitu juga ibadat. Kalau hak mana kita nak buat, kita kena tak contoh daripada Rasulullah ataupun diajar oleh Rasulullah. Tapi segi pakaian, segi makan ni tu kalau tak ada nas kata lari boleh makan halal belaka.
Ni apa? Dia kata mengingatkan kepada kita supaya tetap di atas dasar tauhid dan cara-cara beribadat menurut yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun banyak apa? Godaan dan tipu hela pihak musuh-musuh Islam. Nah, tapi orang duk kecil kita bahasa tak masuk pakat tebas, tapi buku akidah, buku ibadat kita jangan gapo walau godaan ni apa godaan. Dah halangnya ritanya orang kata gitu kata gini gapo apa? Kita kena sabarlah tu kita. Kalau Nabi itu lebih lagi dah kita kena fikir begitulah. Ada demo katalah. Ada. Kalau bab ibadat kita kena kejar tauhid dan mengikut contoh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dan tipu hela pihak musuh-musuh Islam. Orang nak kena Islam tu jauh tipu hela, kecek gitu, kecek gini, apa ke dia nak begeno, molek tak molek ke tu tipu hela. Nak masuk supaya orang dok tipu hela. Abu Talib tu si Islam dengan Nabi tu lah. Mari legu dia jangan. Kalau mau Islam dengan Nabi, nantilah mati esok orang sebut nama mung tak molek. Turut agama budak, agama baru, tinggal agama tu nenek ke apa. Nah, walau guda setara mana pun buku akidah wih kejak molek. Ada. Dan apa? Walau sekalipun banyak godaan dan tipu hela daripada pihak musuh-musuh Islam. Musuh Islam ni orang nak kena Islam lah. Dan orang-orang yang sesat. Orang sesat sama Islam dah pun ada. Orang sesat tak tahu cara gapo, duk kata kita. Duk kata kita, wasa warak berdakwah. Ngaji sehari dua pun ai napa rajin. Kata belaka, hak tu nak kena kita kena tahu. Nah, kenak tu kadang-kadang melalui sedap, kadang-kadang melalui tak sedap. Nah, sebab dalam makan ni tak melalui sedap, melalui makan sedap, tapi jadi penyakit, tak ada. Begitu juga orang nak kenak agama pun lah tu lah. Ada. Kadang-kadang mari daripada orang-orang yang sesat jalan. Ada tak turut jalan Rasulullah untuk menjadi kita menyeleweng dari jalan yang sebenar. Na'udzubillah. Akhirnya jadi kita selera geleweng daripada maka tak padan ni. Tu hewi umur dah kita ni 10 tahun 70 tahun nak suruh kerja wak bekal lagi pada akhirat, datang-datang kita wak hak geleweng hak tak cerak. Nah, tubai tambah kereta pergi bakak nak cari barang tu barang ni hak molek hidup main klik peri jangan walah. Tubai pergi Mekah nak buat umrah, nak buat haji, nak buat apa, nak cari pahala. Pergi bakak keduk pukul gambar, bila-bila tawah, belecu, berjangak. Duk mai tak pada ni. Tak ada. Ni pun Tuhan hantar kita mai dunia nak buat bekal lagi pada akhirat. Kita keduk buat ramai-ramai mai. Buat hak tak cerak, hak tak betul, tak. Hak apa tak nyata kata kebaikan. Maka susahlah kita lek depan na'udzubillah. Habis ni kena ingatlah. Maka surah ni adalah surah sebagai cara wicara kepada kita, ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Dan kelebihan surah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dengan ini surah Qul ya al-kafirun dan Qul huwallah pada 2 rakaat tawaf. Ya Nabi kita semaya sunat tawaf 2 rakaat lepas pada wahji tu, lepas pada tawaf Baitillah ya sunat semaya sunat semaya sunat. Pemoleknya lek belakang makam Ibrahim tu. Lepas tu Nabi kita dah acak kali dan banyak kali baca rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Ni boleh tiru ni padat dah ni. Tak ada payah-payah dah. Dari pergi buat haji kena bercara pun. Nak pergi buat haji belajar haji tu molek. Nak pergi buat umrah belajar umrah tu molek. Nak bawa kereta belajar kereta tu molek. Tidak tepuh hanya lah. Tak ada. Ni kita nak bawa kereta tak belajar kereta. Pergi rata-rata jatuh pari. Nak pergi buat haji nak buat umrah tak belajar haji, tak belajar umrah. Pergi buat ikut kelik peri, pergi peri, kelik peri bang. Banyaklah ni haji jadi makan angin.
di akhir zaman Rasulullah ya dah haji umrah wak makan angin gitu ya. Sekolah cuti pakai gi. Orang gi kita gi. Faham ada buku gambar. Gambar kau tak banyak tu naik. Apa naik tu naik ni berjangan supaya dengan makan pulut dah. Allah. Jatuh 2-3 orang tino penuh. Weh, nak pergi tu kena pakai muhrim dah. Nah, nak pergi musafir tu kena ada adik-beradik dah pergi sekali. Orang tino ke apa. Nah, mereka hak tua ataupun hak gapo tu ada jugalah setengah-setengah ulama. Datang-datang kita buat pakai mai. Kerana apa kita tak belajar cara dia? Tak begitu juga. Ada hal lain pun sepatutnya kena melalui belajar. Tengok supaya pergi makan pulau pergi tak senak seksa supaya dengan pergi berjalan ciaman ciarai lah. Maka haji umrah pada akhir zaman tu kalau kita tak belajar akan jadi belah tu lah. Lepas tu suruh amal selalulah. Riwayat daripada Haris bin berkata ya hari satu hari berkata olehku ya Rasulullah, ajar olehmu kehendaku suatu supaya aku kata di sisi aku nak tidur. Ni boleh buat dah malam ni, boleh selalu dah itu. Ada seorang sahabat dia minta di Rasulullah, suruh Rasulullah ajar dia supaya dia boleh baca punya dia nak tidur. Maka bersabda Rasulullah, idza akhadta madji'aka minal laili faqra qul ya ayyuhal kafirun. Apabila bersedialah oleh engkau akan tempat tidur engkau daripada waktu malam, maka baca olehmu akan qul ya ayyuhal kafirun. Nah, punya nak tidur tu belum pada nak tidur, bacalah qul ya ayyuhal kafirun fa inna bara'atum minasyirki. Maka sesungguhnya kalau kita baca ni lepas kita daripada sifat syirik. Sifat syirik tak mari, penyakit syirik tak marilah. Nah, penyakit pesan cahaya kuatu kujing ku kamak kutuk Allah kutuk nenek tu gapo tu tak mari, Allah Taala akan pelihara. Ani Rasulullah ajar. Paku kita boleh buat amal dah. Kuliah ingat belaka dah. Kalau tak ingat boleh hafal lah. Hafal ingatlah dah. Cepat-cepat sikit supaya kita boleh baca. Sekurang-kurangnya baca faham buat amal tu boleh sama. Tapi satu tempat Rasulullah ajar sahabat iaitu puya kita nak tidur. Kerana itu adalah selamat dia daripada syirik. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita banyak-banyak berdoa lah kepada Allah Ta'ala dan supaya kita boleh faham apa yang diajar oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran Al-Karim. Kerana kita ni duduk musafir tengah jalan ni, orang duduk ayat dan Quran duduk ayat kena dengar, tidak kita sesat, tidak apa dan rugi lek belakang lah dah. Ni kita kena apa faham molek-molek ajaran daripada Al-Quran. Serta kita usahalah supaya boleh buat amal. Amal ni bukan amal kata baca saja, bukan amal yang paling besar sekali kita baiki hati kita supaya selamat daripada benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.